Jadi nak baca kitab Arab bukan boleh ikut dan pergi hantam terus baca. Buka kamus senang, tu pun tak tentu jumpa. Dia kata buka kitab, apa nak mengaji semua ni, dia kata cukup buka kitab Nahu, buka kitab bahasa Arab yang kita tak faham, beli kamus biji, baca, try, batu syarah, melelong habis, tak tahu makna apa. Al-malu li Zaidin dengan al-hasir as-sajjadah atau al-hasir lil masjid. Lam tu lam apa? Lamul ikhtisas ka, lam lil milk ka, lam lil istihqaq ka, lam tamlik ka, lam shibhu tamlik ka. Benda-benda pula dah. Lam pun ada banyak makna. Lam yang mana satu? Apa dhabit untuk tahu kata lam ni lil milk? Lam ni boleh untuk dikatakan sebagai lam milik. Atau lam ni dhabit dia kata lam ini adalah lam lil istihqaq. Lam ini lamnya lam lil ikhtisas. Lam ini tamlik. Lam ini shibhu tamlik. Mana satu? Al-malu li Zaidin. Lagi apa dia? Al-hasir lil masjid. Lam juga tu. Boleh. Lagi apa dia lagi? As-sarju lil faras. Orang panggil apa? Dia punya pelana tu adalah milik kepada kuda. Lam, dia lam juga, lam semua lam. Alhamdulillah, alhamdulillah, lam juga. Ni lam apa? Apa beza tadi dengan contoh yang pertama? Apa beza dengan contoh yang ketiga? Semua tu dalam ilmu apa? Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu saraf. Kena buat apa? Kena mengaji. Hak tu ya. Baik, kalau nak pakar, nak reti, kena mengaji. Baik. Sebab tu kalau kita tak mampu semua benda ni, kita buat apa? Ulama kata apa dalam bab hukum hakam? Taklid. Ikut dengan yang reti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tak reti, tanya. Hak tu je. Ni tak reti, tanya dalil. Apa dia dalil dia? Bawa keluar dalil lagi, tanya ni apa dia? I'rab dia. Mampu hang. Penin, bergulin kat isu dia. Oh ni agama ni payah ni kan, ad-dinu yusrun. Agama kan mudah, buat apa kita nak payah-payahkan? Mudah untuk diamalkan. Bukan mudah untuk kamu permainkan. Nak diamalkan mudah. Ya, betul. Ad-dinu yusrun min haitsul amal. Pada segi amal, agama ni mudah. Tak disuruh kita untuk nak semayang mesti naik atas gunung. Faham tak? Satu bumi ini kata Allah Ta'ala dijadikan, innama ju'ilal ardu li ummati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tahura. Dijadikan bumi ini semuanya tahur, suci semuanya untuk disolat di tempat tersebut. Beza dengan kaum terdahulu. Yang kaum terdahulu nak semayang mesti di Sauma'ah. Kalau golongan Yahudi kena semayang di tempat dia yang khusus. Golongan Nasrani kena semayang di tempat dia yang khusus, tak boleh keluar di tempat lain. Umat Islam tepi highway pun boleh semayang, kat mana pun boleh semayang kalau nak semayang. Faham? Jadi tak disyaratkan kalau nak semayang kena naik gunung Jerai baru boleh semayang, baru sah semayang zuhur hari itu. Jenuh kita. Dan ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Mudah untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk mudah dibahaskan, karena bukan kamu ahlinya. Kalau bukan kamu ahlinya, maka jangan dibahaskan agama ni. Jangan pandai-pandai. Ini yang kita suruh mengaji ni. Ini tujuan saya karang kitab ini, untuk kita sedar rupanya bukan senang nak membahaskan tentang agama Allah Ta'ala. Bukan. Ambil masa panjang. Kena sabar. Kena letih dalam pengajian. Tak boleh rasa senang-senang. Apa sahaja bidang. Mana ada bidang yang senang? Kalau bidang keduniaan pun tidak senang untuk seorang tadi jadi engineer, bukan senang nak jadi engineer. Dah lagi nak bawa orang kepada Allah Ta'ala. Senang? Tak senang. Jadi kita kena reti benar. Ni bidang agama kita rasa senang. Semua orang boleh bahas. Tengok YouTube 4 kali jadi ustaz terus lepas tu. Boleh baca hadis 2-3 hadis terus lepas tu boleh panggil ceramah. Oh gitu, senang. Bukan macam tu pengajian. Agama bukan macam tu. Jadi nahwu, saraf, mantik. Mantik ilmu apa? Ilmu akal, bahasa akal. Untuk apa kita mengaji mantik? Untuk nak betulkan cara istidlalnya kita, cara kita nak mengeluarkan dalil, cara macam mana kita berfikir, nak disusun pemikiran ini betul ataupun tidak. Guna ilmu apa? Ilmu mantik. Ilmu mantik ni maksud dia pada qanun. Qanun ataupun ya'simu mura'atuha
al-aqlu 'anil qata', ya'simu mura'atuha 'anil qata'i fi ya'simu adh-dhihnu 'anil qata'i fi apa? Fil fikr. Qanun ya'simu mura'atuha al-qata' fil fikr. Jadi ilmu mantik ni pada ilmu qanun, yang mana undang-undang yang mana akan menjaga akal kita daripada tersalah ketika menggunakan akal fikiran kita. Mana ilmu yang akan digunakan? Mantik. Ilmu mantik yang akan menyusun perkara tersebut. Ya, walaupun mantik, kata sebahagian ulama, berasal daripada Aristotle dan boleh diteruskan oleh Plato dan sebagainya, tapi kenapa diguna pakai oleh para ulama dalam ilmu Islam setelah mereka saringkan kembali ilmu mantik barat ataupun mantik Yunan yang bercampur aduk dengan faham yang tidak betul, maka jadilah mantik yang disadurkan dengan qawaid ataupun dawabit yang berbetulan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengiktiraf ilmu tersebut. Boleh nah? Walaupun ada sebahagian ulama, contoh seperti Al-Imam Ibnu Salah dan juga sebahagian lagi yang lain mengatakan bahawa mengaji mantik ini hukumnya haram, tapi jumhur para ulama mengatakan mantik ini adalah alat yang perlu dipelajari untuk mengetahui tentang cara berfikir yang benar. Ini mantik. Dan juga balaghah. Balaghah untuk apa? Balaghah ada 3 bahagian dalam balaghah. Ada badi', bayan dengan ma'ani. Ilmu bayan banyak digunakan oleh para ulama untuk memahami apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada kinayah, dalam Quran ada majaz, dalam Quran ada tashbih. Jadi itu semua ilmu dalam pembahagian dalam ilmu bayan. Maka nak kena tahu apa dia ilmu bayan dan pembahagian ilmu dalam ilmu bayan. Itu semua dalam balaghah. Kemudian ini semua alat, jangan dipermudah. Usul fiqih, ilmu usul fiqh, ilmu ulum hadis dan Al-Quran. Usul fiqh disebut sebagai ensiklopedia dalam Islam. Maksudnya ilmu yang mana seolah-olah kita kalau mempelajari ilmu ini, kita akan mengetahui bagaimana para mujtahid berfikir, macam mana para ulama mujtahid fikir, macam mana Al-Imam Syafi'i berfikir, macam mana Al-Imam Abu Hanifah berfikir. Karena ilmu usul fiqh ni disusun oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa yang ada di dalam dadanya para mujtahidin dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Maka keluar kitab Ar-Risalah. Ini usul fiqh. Jadi usul fiqh ni adalah ilmu yang sangat mulia, karena dia berkhidmat kepada ilmu fiqh, dan bukan hanya kepada fiqh saja sebenarnya, dia juga berkhidmat kepada ilmu yang lain. Faham? Jadi ini ilmu usul fiqh. Baik. Ulum hadis, yakni ilmu mustalah hadis, dan juga Al-Quran, maksudnya ilmu ulumul Quran. Ini baru berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru yang saya sebut. Baru 7 bidang ilmu. Ada lagi ilmu lughah. Ada lagi ada ilmu adabul bahsi wal munazarah. Ada lagi ilmu lain, ilmu apa lagi? Ilmu Allahumma salli ala sayyidina, ilmu al-wada'. Wada'ul arabi, macam mana Arab letakkan kalimah. Ilmu wada'. Ilmu kalau dalam lughah saja ada banyak lagi ilmu lain. Tajwid, lagi ada ilmu aswat dan sebagainya. Nah, ilmu berkenaan dengan suara saja, macam mana untuk suara dalam bahasa Arab. Ini ilmu yang luas. Baik, ke semua bidang ilmu ini, setiap bidang tadi ada peringkat dia. Nahu ada peringkat, 3 peringkat. Ada peringkat permulaan, ada peringkat pertengahan, ada peringkat pengakhiran. Saraf ada peringkat permulaan, pertengahan, pengakhiran. Balaghah permulaan, pertengahan, pengakhiran. Mantik permulaan, pertengahan, pengakhiran. Dan setiap peringkat tersebut ada kitab yang perlu dilalui oleh pelajar sebelum masuk kepada peringkat yang seterusnya. Jadi gabungan daripada semua peringkat tadi, kata masyayikh, setiap peringkat, contohnya peringkat permulaan yang disebut sebagai mubtadi. Peringkat mubtadi ini apa dia maksud mubtadi? Saya dah syarah sebelum ni. Ini alladhi la yastati' manilladhi la yastati' an yatasawwar masail. Orang yang tidak mampu untuk menggambarkan masalah dalam ilmu. Maka ini dikira peringkat permulaan dalam pengajian. Yang kedua peringkat mutawassit. Mutawassit maksudnya apa? Alladhi yastati' an yatasawwar masail. Dia peringkat dia naik sikit dah. Dia mampu tasawur, dia mampu untuk nak meletakkan tasawur kepada suatu masalah tersebut. Walakin la yastati' an
ya'ti bid dalil, tapi dia tak mampu nak mendatangkan dengan dalil. Ini peringkat kedua mutawassit. Peringkat ketiga dia panggil muntahi, ini peringkat terakhir. Orang kalau layu peringkat ini disebut sahabat mereka ni, man yastati' an yatasawwar masail wa ya'ti bid dalil atau wa yadfa' bis syubah wa yadfa' 'ani syubah. Dia mampu mendatangkan dalil, dia mampu tasawur, dan dia mampu untuk menolak syubhah dan juga tashkik daripada orang ramai kepada dia ketika mana membahaskan tentang ilmu tersebut. Ini di peringkat apa ni? Peringkat muntahi. Baik, setiap peringkat ni, mubtadi, mutawassit, muntahi, setiap peringkatnya mesti melalui sekurang-kurangnya 4 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Maknanya berapa kali 3? Sekurang-kurangnya 12 tahun pengajian. Itu dia. Macam mana, Pakcik? Pakcik, faham ke tidak saya syarah ni? Dengar elok no? 12 tahun sekurang-kurangnya untuk menguasai semua perkara tersebut secara detail. Itu pun kalau pengajiannya secara berterusan, setiap hari kena lalui proses tersebut selama 4 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Jadi sekurang-kurangnya 12 tahun pengajian yang dilalui. Dan ini yang dilakukan di Al-Azhar Asy-Syarif pada satu ketika dulu. Satu ketika dulu, maksudnya Allah tak buat lah. Allah tak macam tu lagi. Lah sekarang ni kena masing-masing. Yang kena buat tadi ni ikut kepada guru yang menyusun tersebut. Dan banyak pelajar-pelajar kita yang ke Mesir, paling banyak pun kemungkinan sampai hanya pada peringkat yang mutawassit. Nak sampai kepada peringkat muntahi ini, dia orang panggil apa? Dia kecundang di tengah jalan, pasal balik dan sebagainya. Boleh. Nak sampai kepada peringkat tu sekurang-kurangnya perlu 12 tahun maksudnya. Peringkat mubtadi 4 tahun, peringkat mutawassit 4 tahun, peringkat muntahi 4 tahun. Allah. Faham? Jadi tu baru akan selesai.